Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan. Kami dari Kumpulan 2 akan membentangkan hasil dapatan mengenai wawancara insan guru profesional kumpulan kami. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli iaitu Nur Hafiz bin Hardi, Ros Anis Nabila binti Jamaluddin, Nur Farhanim Azlin binti Muhammad Zaki dan Nur Anis Nazira binti Khairi. Mari kita teruskan kepada pembentangan. Atribut guru yang baik merupakan satu aspek yang sangat penting dalam merealisasikan hasrat untuk meminda modal insan guru kelas pertama. Guru merupakan satu profesion mulia yang dipertanggungjawabkan untuk mendidik, membangunkan perkembangan diri anak muridnya agar pelajar pada masa akan datang menjadi seseorang yang berbudi pekerti, berpengetahuan, berkemahiran serta dapat menyumbang bakti untuk diri, keluarga, masyarakat dan negara. Personaliti seorang guru dapat mencerminkan diri seseorang guru tersebut dan menjadikan guru itu seorang guru yang cemerlang yang mempunyai sisah yang baik. Sifat-sifat baik yang dipamerkan oleh guru akan menimbulkan rasa selesa dan selamat dalam diri pelajar. Malah, pelajar juga akan mengikut jejak sifat baik guru tersebut. Hal ini dapat dibuktikan melalui sesi wawancara kedua-dua orang guru cemerlang yang mempunyai atribut seorang guru yang sama iaitu Cikgu Fariza dan Cikgu Eugene. Antara atribut yang sama yang terdapat di kedua-dua cikgu tersebut seperti berkepimpinan, penyayang, bertanggungjawab, periang, peramah, berempati serta penyabar. Kesesuaian personaliti ini akan mendatangkan impak yang baik dalam pengajaran dan pembelajaran serta pembentukan sasiah pelajar yang mana mereka mampu melahirkan pelajar yang cemerlang bukan sahaja dalam bidang akademik, malah mempunyai sifat moral yang tinggi pada masa akan datang. Guru bukan sahaja berperanan sebagai penyampai ilmu, pembimbing anak bangsa, ejen perubahan masyarakat dan motivator. Sebaliknya, mereka juga turut berkorban masa, tenaga dan kepentingan diri mereka bagi melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan. Masyarakat secara umumnya melihat tugas guru sekadar mengajar, iaitu untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya. Mengajar saja masih belum memadai sekiranya pengajaran dijalankan tanpa usaha bersungguh-sungguh bagi memastikan murid berkembang dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Guru ini bekerja sekadar memperoleh gaji dan apa yang diajar dilakukan hanya sebagai memenuhi masa kerja. Berbeza dengan Mr. Eugene dan Cikgu Fariza yang menjalankan tanggungjawab sebagai seorang guru dengan penuh amanah dan efektif. Cikgu Eugene dan Cikgu Fariza sangat berdedikasi dalam melaksanakan tugas mereka sebagai seorang guru dan konsisten melakukan tugasan dengan teratur. Selain itu, atribut sama yang jelas dilihat oleh kedua-dua guru ialah mempunyai kepimpinan yang tinggi. Proses pengajaran dan pembelajaran diibaratkan suatu perjalanan dan guru adalah pemimpin dalam perjalanan itu. Dalam hal ini, proses perjalanan dalam pengajaran dan pembelajaran tidak hanya melibatkan aspek fizikal saja, malah mereka juga melibatkan aspek mental, emosi, moral dan spiritual yang sangat kompleks dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Okey, kita teruskan lagi dengan perbezaan atribut yang terdapat terhadap kedua-dua guru. Apa yang saya dapati dari wawancara ini, terdapat dua perbezaan. Yang pertama, dari segi intonasi ataupun cara percakapan. Yang mana Cikgu Fariza ni suaranya lebih tegas dan juga lantang. Tegas ni bukanlah garang tetapi tegas sekadar tegas sahaja. Manakala berbeza dengan Cikgu Eugene, yang mana Cikgu Eugene ini lebih kepada suara yang lemah lembut dan juga menggunakan perkataan yang mudah. Ini mungkin disebabkan Cikgu Eugene ini adalah guru bahasa Inggeris. Apabila menggunakan bahasa Melayu, beliau sering menggunakan perkataan yang mudah difahami. Perbezaan yang kedua ialah dari sikap pemikiran terbuka, yang mana kami bertanyakan persoalan berkaitan dengan jenaka seksual, penggunaan TikTok oleh guru-guru, pengambilan guru bukan dari bidang perguruan, dan juga yang terakhir, apakah tindakan guru-guru sekiranya murid tidak menyiapkan kerja rumah. Jadi kedua-dua mereka memberi respon yang berbeza. Ini menunjukkan gaya pemikiran mereka juga berbeza-beza. Yang mana kita lihat dari sudut pandangan Cikgu Fariza berkenaan soalan yang diajukan. Yang mana Cikgu Fariza mengatakan bahawa jenaka seksual ni adalah satu perbuatan yang sangat tidak baik dan tidak harus ada di dalam kelas, yang mana sekiranya dilakukan, ia akan memberi satu isu sensitif kepada pelajar perempuan ataupun murid perempuan sekiranya mereka dijadikan contoh
Yang kedua pula, penggunaan TikTok ini, Cikgu Fariza mengatakan tidak salah sekiranya ia berasaskan pendidikan, bukannya hiburan. Okey, yang ketiga, yang mana Cikgu Fariza mengatakan guru tidak seharusnya dari bidang perguruan, tetapi guru ini adalah kelayakan mereka. Adakah mereka layak untuk jadi seorang guru? Adakah mereka mampu untuk memikul tugas sebagai guru? Dan yang terakhir, sekiranya murid-murid tidak menyiapkan kerja rumah, Cikgu Fariza akan bertanyakan terlebih dahulu, bukannya terus-terus menunda. Beliau akan bertanya sekiranya murid-murid itu ada masalah, adakah murid-murid itu bekerja. Kan sekarang waktu pandemik, jadi ada setengah murid yang akan bekerja. Jadi Cikgu Fariza akan memberi mereka peluang dan ruang untuk menyiapkan kerja rumah. Cikgu Fariza tidak akan menenda sekiranya murid-murid ada masalah. Dari pandangan Cikgu Eugene pula, sekiranya murid-murid melakukan jenaka seksual, terutamanya murid lelaki, guru-guru tidak perlulah layan ataupun peduli jenaka tersebut. Cuba ubah topik ataupun cari topik yang lain untuk mengelakkan jenaka itu berpanjangan. Yang kedua pula, penggunaan TikTok sebagai hiburan. Cikgu Eugene mengatakan ia tidaklah begitu kisah, tetapi janganlah membawa nama cikgu tersebut, atau contohlah meletakkan ID Cikgu Syah. Perkara seperti itu janganlah dilakukan, dan ID TikTok itu perlulah disimpan secara pribadi. Murid-murid tidak perlu follow, hanya untuk diri sendiri sahaja. Yang ketiga pula, pengambilan guru bukan dari bidang perguruan. Lebih kurang sama dengan Cikgu Fariza, yang mana Cikgu Eugene mengatakan guru bukanlah dinilai daripada kelulusan bidang perguruan, tetapi guru dinilai daripada kemampuan mereka. Yang keempat pula, yang terakhir, Cikgu Eugene mengatakan beliau jarang memberi kerja sekolah kepada murid-murid kerana beliau merasakan di rumah adalah waktu rehat mereka, dan apabila bagi kerja rumah dan murid-murid tidak siap, mereka akan meniru. Jadi hasil daripada meniru itu tidak mendatangkan apa-apa hasil. Jadi beliau lebih suka memberi kerja di dalam kelas dan memberi masa seperti 15 minit contohnya untuk siapkan kerja. Hal ini bertujuan beliau untuk memastikan murid-murid belajar dan juga memahami betapa pentingnya masa. Perbandingan Cikgu Eugene dengan model IGP bidang bahasa adalah daripada aspek personality. Personality merupakan aspek utama yang mencerminkan ciri kualiti seorang guru secara induktif atau didaktif. Ciri kualiti seorang guru juga dilihat daripada aspek seperti berkeyakinan diri, seorang yang minat mengajar dan berwibawa. Minat mengajar ini telah ditunjukkan dalam diri Cikgu Eugene apabila beliau menunjukkan minat mengajar seawal usia 13 tahun. Atribut yang kedua adalah hubungan baik. Hubungan baik antara cikgu dengan pelbagai pihak amatlah penting kerana ia akan membawa manfaat kepada cikgu dan juga pihak lain. Selain itu, cikgu perlu menunjukkan hubungan baik itu melalui keprihatinan terhadap murid dan juga memahami pelajar. Ini dibuktikan oleh Cikgu Eugene apabila beliau tidak memberikan kerja sekolah kepada murid-muridnya kerana beliau berpendapat bahawa pelajar tidak akan menyiapkan kerja sekolah di rumah. Mereka akan menyiapkan kerja sekolah apabila sebelum waktu mata pelajaran Cikgu Eugene. Jadi beliau beranggapan bahawa lebih baik untuk pelajar menyiapkan kerja sekolah 15 minit sebelum waktu mata pelajaran bahasa Inggeris tamat berbanding dilakukan di rumah. Perbandingan Cikgu Fariza dengan model IGP bidang pendidikan moral boleh dilihat melalui aspek professional accountability. Accountability ini bermaksud guru perlu bertanggungjawab dengan murid dan juga tingkah lakunya sendiri dan melaksanakan tugasnya dengan dedikasi di dalam bilik darjah serta menjadi suri teladan kepada murid-muridnya. Ini dapat dibuktikan oleh Cikgu Fariza apabila beliau merupakan seorang yang berdisiplin dan tepati masa. Beliau semasa wawancara beliau ada menegaskan bahawa sebagai seorang guru
kita perlu untuk menepati masa supaya pelajar dapat mencontohi perbuatan kita. Jika seorang guru lewat masuk ke dalam kelas, jadi bagaimana pelajar mahu menjadikan kita sebagai suri teladan mereka. Jadi dilihat bahawa Cikgu Fariza mempunyai sifat professional accountability dalam dirinya sendiri. Atribut yang seterusnya adalah kasih sayang. Penting dalam diri seorang guru untuk memiliki elemen kasih sayang terhadap murid-muridnya. Kerana apabila guru mempunyai rasa kasih sayang terhadap murid, beliau akan mendidik mereka dengan sepenuh hati tanpa ada perasaan prejudis ataupun berat sebelah ataupun perasaan yang negatif terhadap murid mereka. Juga mengapa kasih sayang ini penting? Kerana apabila murid dapat merasakan bahawa diri mereka disayangi oleh guru, secara tidak langsung mereka akan menghormati kita sebagai seorang guru dan akan lebih mesra dan rapat dengan kita. Ini dibuktikan oleh Cikgu Fariza apabila beliau menyatakan bahawa dirinya adalah seorang guru yang tegas tetapi masih mesra dengan pelajar, dan pelajar tidak takut dengannya tetapi mereka menghormati Cikgu Fariza disebabkan oleh elemen kasih sayang tersebut. Perbandingan guru dengan IGP UPSI. Guru pertama ialah Cikgu Fariza. Perbezaan Cikgu Fariza dengan IGP UPSI ialah kemahiran bercerita. Beliau mahir bercerita semasa pengajarannya supaya dapat menerapkan nilai-nilai murni dalam diri pelajar. Melalui bercerita, beliau mampu untuk mendekati dengan emosi pelajar. Seterusnya, pelajar dapat memahami tentang topik pengajaran pada hari itu. Persamaan Cikgu Fariza dengan model IGP UPSI yang pertama ialah penyayang, di mana beliau seorang yang prihatin. Beliau mengambil tahu tentang masalah pelajarnya, seperti terdapat pelajar yang mempunyai masalah internet dan tiada kemudahan untuk mencetak bahan pembelajaran. Beliau mengambil tahu masalah tersebut dan tidak memarahi pelajarnya jika mempunyai masalah tersebut. Yang kedua adalah bertolak ansur, di mana beliau memberikan masa kepada pelajarnya yang tidak menghantar tugasan pada hari yang ditetapkan. Beliau berpendapat kemungkinan pelajar mempunyai masalahnya yang tersendiri sehingga menyebabkan mereka tidak menghantar tugasan pada hari yang ditetapkan. Persamaan Cikgu Fariza dengan model IGP UPSI yang seterusnya ialah kolaboratif, iaitu berpandukan nilai. Nilai yang ada dalam diri Cikgu Fariza ialah nilai bertanggungjawab, di mana beliau bertanggungjawab untuk melahirkan pelajar yang cemerlang tidak kira dari aspek akademik ataupun sasiah. Bagi beliau, pelajar yang mempunyai sasiah yang baik mudah untuk mendapatkan kerja suatu hari nanti. Yang kedua ialah nilai disiplin, di mana beliau berdisiplin dengan masa. Beliau akan masuk ke kelas tepat pada waktunya. Hal ini adalah untuk menjadikan contoh kepada pelajarnya supaya menepati waktu sepertinya juga. Persamaan seterusnya ialah kreatif dan inovatif, di mana Cikgu Fariza ini berfikiran terbuka. Cikgu Fariza ini melakukan proses pengajaran dan pembelajaran di luar bilik darjah, seperti membawa pelajarnya belajar di tepi padang ataupun di tepi kantin. Beliau ini berfikiran terbuka kerana beliau percaya bahawa pembelajaran ini boleh berlaku di mana-mana sahaja. Yang seterusnya dalam kreatif dan inovatif ialah Cikgu Fariza ini seorang yang berjaya, di mana beliau berjaya melahirkan pelajar yang dapat mencapai grade A dalam pendidikan moral semasa peperiksaan. Hal ini jelas menunjukkan Cikgu Fariza ini kreatif dan inovatif sehingga melahirkan pelajar yang cemerlang dan mendapat grade A. Persamaan yang terakhir Cikgu Fariza dengan model IGP UPSI ialah adaptif, iaitu beliau seorang yang berfikiran terbuka. Beliau bersedia menerima komen dan pendapat daripada rakan sekerja atau pihak pentadbiran. Beliau juga bersedia menerima tunjuk ajar daripada rakan sekerja jika tidak mahir dalam sesuatu perkara. Yang kedua, Cikgu Fariza ini seorang yang dinamik, di mana beliau dapat memahami emosi pelajar dan memahami latar belakang mereka. Cikgu Fariza ini akan menggunakan teknik pengajaran yang berbeza mengikut kesesuaian murid, sama ada daripada luar bandar ataupun bandar, dan sama ada daripada kelas depan ataupun kelas hujung. Perbezaan Cikgu Eugene dengan model IGP UPSI ialah kemahiran bertutur.
Beliau bertutur dengan baik dan menjaga bahasanya apabila berbicara. Kemahiran ini dapat dikesan semasa kami mewawancara beliau. Persamaan Cikgu Eugene dengan model IGP UPSI yang pertama ialah penyayang, di mana beliau seorang yang bertimbang rasa. Beliau tidak memberikan kerja rumah kepada pelajarnya kerana merasakan itu adalah lebih baik. Beliau berpendapat bahawa pelajarnya mempunyai tugasan lain yang perlu diselesaikan apabila berada di rumah. Selain itu, beliau seorang yang prihatin. Terdapat pelajarnya yang tidak hadir ke kelas semasa PDPR. Apabila di sekolah, beliau bertanyakan kepada pelajar tersebut mengapa dan apa masalah yang dihadapi sehingga tidak hadir ke kelas atas talian. Persamaan yang kedua ialah kolaboratif, di mana Cikgu Eugene ini adalah seorang yang berpandukan nilai. Nilai yang ada pada diri Cikgu Eugene adalah harga diri. Beliau mengatakan guru perlu menjaga maruah diri kerana guru adalah ikon kepada pelajar. Guru harus berpakaian sopan di mana mereka berada walaupun di luar sekolah. Hal ini adalah untuk dijadikan contoh kepada pelajar. Persamaan ketiga Cikgu Eugene dengan model IGP UPSI ialah kreatif dan inovatif, iaitu Cikgu Eugene ini didorong oleh teknologi. Cikgu Eugene menggunakan telefon bimbit dan disambungkan kepada LCD untuk memaparkan slide. Selain itu, semasa PDPR, beliau menggunakan aplikasi seperti Jamboard, Padlet dan kuis interaktif untuk menarik minat pelajar supaya belajar. Persamaan terakhir Cikgu Eugene dengan model IGP UPSI ialah adaptif. Beliau seorang yang bersifat terbuka di mana beliau tidak memarahi pelajarnya yang tidak hadir ke kelas atas talian semasa PDPR kerana bekerja. Beliau memahami bahawa pelajar yang bekerja itu adalah untuk menampung keluarganya yang terkesan akibat COVID-19. Kesimpulannya, peranan guru pada alaf ini tidak lagi berorientasikan kepada pembangunan akademik pelajar semata-mata. Kini, guru turut memainkan peranan sebagai role model serta menjadi ejen untuk memindahkan tingkah laku bermoral dan bersasiah kepada pelajar yang sedang meningkat dewasa. Sifat-sifat dan personaliti unggul sebagai seorang guru haruslah sentiasa diasah dalam diri bakal guru kerana hal ini penting bagi meningkatkan tahap kredibiliti bagi seorang guru yang mendidik anak bangsa yang bakal menerajai tampuk pimpinan negara kelak. Kedua-dua guru yang diwawancara iaitu Cikgu Eugene dan Cikgu Fariza telah menunjukkan atribut yang baik selaras dengan model IGP UPSI.